warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan pada Mak Sridia yang disayangi, barisan fasilitator, sahabat-sahabat pengkarya dan semua penonton. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi. Hari ini kita bertemu kembali dalam salah satu slot di TV Uni KH. Saya Efarina, salah seorang pengkarya Legasi Emak Pengat Labu Kasih Sayang dan juga LA8. Saya bertugas sebagai seorang kaunselor di salah sebuah pejabat pendidikan daerah dan saya sering berkongsi tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang kehidupan. Maka saya terpanggil untuk berkongsi tentang salah satu falsafah yang selalu saya kongsikan dengan sahabat-sahabat saya. Baiklah, hari ini saya ingin berkongsi tentang falsafah Jepun yang dinamakan Ikigai. Okey, apa agaknya Ikigai itu ya? Sebelum itu, saya ingin berkongsi bahawa falsafah ini telah diperkenalkan oleh sahabat baik saya yang saya kenali dengan nama JJ. JJ telah memperkenalkan kepada saya beberapa falsafah Jepun seperti Kaizen, Kintsugi, Wabi-sabi. Jadi hari ini saya ingin berkongsi tentang Ikigai. Apakah itu Ikigai? Ikigai itu bermaksud tujuan untuk hidup. Jadi sebenarnya begini kisahnya. Ada satu tempat dinamakan Okinawa. Okinawa ni salah satu tempat di sebuah pulau yang terletak di Jepun. Di situ terdapat ramai manusia yang tua-tua yang tinggal di situ. Secara puratanya, golongan lelaki hidup sehingga 84 tahun, manakala golongan wanita hidup sehingga 90 tahun. Macam mana agaknya tu kan? Dan ramai manusia yang tinggal di Okinawa itu boleh dikatakan hidupnya ataupun umurnya panjang, melebihi 100 tahun. Maka datanglah pengkaji-pengkaji ke Okinawa untuk mengetahui apakah rahsia mereka hidup lama dan kelihatan bahagia. Rupa-rupanya, sahabat-sahabat, mereka mengamalkan satu falsafah yang dinamakan Ikigai. Ikigai ini ada beberapa unit. Yang utama adalah mereka ini pertama akan melakukan perkara yang mereka suka. Maka oleh itu sempena dengan musim pandemik ini, saya fikir tajuk ini sangat sesuai untuk saya kongsikan dan kita boleh amalkan bersama-sama. Okey, yang pertama kawan-kawan, lakukanlah perkara yang kita suka. Okey, contohnya kita suka berkebun ke, ada orang bila dia berkebun dia akan rasa bahagia, seronoknya bila dapat berkebun. Nak memasak, petik je daun kari, daun bawang, cili padi keliling rumah je. Jadi dia akan rasa bahagia. Ada orang yang suka menulis jurnal. Sebelum tidur dia tulis jurnal kesyukuran. Dan macam kita ni, sahabat pengkarya, kita melakukan perkara yang kita suka. Mungkin orang akan tanya-tanya, kita ni bekerja, kita ni suri rumah, ada masa pula nak menulis bersama dengan Mak Sri. Diorang tu tak tahu bahawa dengan menulis kita rasa bahagia. Betul tak sahabat-sahabat? Okey. Perkara lain yang kita suka yang kita boleh buat, contohnya ada orang yang suka mengemas rumah. Bila kemas rumah ni dia rasa seronoknya. Kejap bunga tu tukar kuning, tukar warna putih, dia akan rasa happy. Ada orang yang suka melukis. Contohnya saya memang suka melukis, dan kalau sahabat-sahabat tengok lukisan di sebelah ini adalah lukisan yang saya buat. Bila saya melukis, saya rasa suka. Bila suka, saya akan rasa seronok untuk melakukannya dan rasa bahagia. Ada orang, banyaklah ya tuan-tuan dan puan-puan, ada suka bersenam, ada suka menyanyi, ada suka tengok K-drama, ada orang dia suka pergi surau, dia suka pergi surau. Dia sebab kalau sekarang ni tak boleh pergi surau, dia rasa macam kurang bahagia. Ada orang dia suka kumpul keychain. Baru-baru ni saya tengok ada perkongsian santai petang, sahabat kita suka kumpul keychain. Ada orang suka shopping online, ada orang dia suka mencuci tandas. Dia suka cuci tandas So apabila mereka melakukan perkara-perkara yang mereka suka, mereka akan berasa gembira dan lebih ikhlas untuk melakukannya. Okey, yang kedua, konsep Ikigai juga menekankan tentang buatlah perkara-perkara yang kita mahir. Contohnya,
ada sahabat-sahabat kita di luar sana dalam masak apa kan, rancangan masak apa dalam TV UniKH ni, memasak, buat kuih. Dia mahir tentang perkara itu. Dan jangan terperanjat, ada juga kaum hawa mahir bertukang, mahir ambil foto. Baru-baru ni semalam saya tengok perkongsian video tips mengambil gambar makanan. Sungguh menarik ya. Kerana mahir, bila mahir kita buat benda yang kita mahir, kita akan rasa bahagia. Ada orang mahir buat video, ada orang mahir anyam ketupat, jahit langsir ya, mahir jahit langsir, tak payah tempah-tempah kat luar lagi dah. Jahit sendiri, baju jahit sendiri, mahir pasang lampu, mahir ubah bunga, dan ada yang mahir berniaga. Kita heran, kenapa kalau kita berniaga macam sendu je, tapi tengok contohlah si Polan tu, bila berniaga laku je sebab dia mahir. Jadi sahabat-sahabat, carilah kemahiran kita yang tersembunyi. Kadang kita tidak sedar. Jangan bazirkan bakat yang kita ada. Okey, yang ketiga, apakah perkara yang boleh memberikan kita pendapatan? Perkara yang berbaloi untuk duit kita, pekerjaan kita, adakah berbaloi? Itu sebab ada orang walaupun dia ada kerja tetap, tapi dia buat kerja part time, tapi tidak mengganggulah tugas hakiki ya. Kerana itu akan membuatkan dia rasa bahagia, sanggup kerja lebih masa, sanggup ada 2-3 pekerjaan dalam keadaan sekarang ini kan untuk menampung kehidupan. Buatlah, di samping menjana pendapatan, kita akan rasa bahagia. Dan yang keempat, buatlah perkara-perkara yang dunia perlukan kita untuk buat. Ini yang orang Okinawa amalkan ni. Kalau kita mahir untuk menulis, contoh macam Mak Sridia, kemahiran beliau adalah menulis. So dunia memerlukan insan-insan seperti Mak Sridia untuk membantu kami, menginspirasikan kami untuk menulis. Itu yang kami perlukan daripada Mak Sri. Bila Mak Sri buat, Mak Sri rasa gembira. Mak Sri berkongsi ilmu. Itu contohnya lah. Jadi kalau macam kita sendiri, apa yang diperlukan? Kalau kita cikgu, ibu bapa memerlukan kita mengajar. Kalau kita isteri, suami perlukan kita menjadi isteri yang baik. Begitulah. Jadi kita sentiasa berfikir untuk memberi sumbangan. Itu perkara asas ya, sahabat-sahabat. 4. Di samping itu, Ikigai ada lagi 9 perkara yang dikongsikan. Dikatakan bahawa penduduk di Okinawa ini, mereka mengamalkan gaya hidup santai. Apa maksudnya itu? Maksudnya dia buat satu perkara tu tak adalah terlalu serius ya. Kalau katakanlah macam kita kan, kalau kita sidai baju, sidai elok. Tapi ada orang yang sidai mesti ada besar, kecil masing-masing lah kan. Ada orang yang sampai terlalu teliti dengan satu-satu perkara, sendiri akan jadi rasa stres. Jadi kita menikmati dan mengambil masa dalam setiap perkara yang kita lakukan. Barulah kita akan rasa perkara itu santai dan tidak terlalu membebankan. Okey, seterusnya, penduduk Okinawa juga tidak makan secara berlebihan. Kan? Penduduk Okinawa ni mengamalkan satu istilah yang dinamakan hara hachibu, iaitu hanya makan sehingga 80% saja kenyang. Mereka mengurangkan pengambilan makanan bergula. Jadi kita lepas ni kena kurangkan, terutama gula putih. Dia makan dengan perlahan ya. Rasulullah SAW juga ada menggalakkan kita makan perlahan, kunyah lama-lama ya. Jangan makan laju-laju ya. Makan mengikut diet yang betul dan makan mengikut waktu yang betul lah. Jangan makan ikut dan ya, makan pagi, makan sikit tapi kerap. Ini juga yang diamalkan oleh penduduk Okinawa. Seterusnya adalah mengelilingi diri kita dengan rakan yang baik. Contohnya kita sekarang ini sedang berada dalam circle yang sangat positif ya, bersama dengan Mak Sridia ya. Mungkin kawan-kawan di pejabat ya, ataupun jiran-jiran. Kita cari kawan-kawan yang positif. Kerana kajian saintifik menunjukkan bahawa rakan-rakan ini memberi impak yang lebih rasa bahagia kepada diri kita berbanding ahli keluarga ya. Jadi kita tak perlu ramai-ramai kawan yang kita boleh percaya ni. Mungkin 2 orang, 3 orang cukup ya. Dan kawan-kawan ni dia adalah yang sentiasa bersama kita waktu susah dan senang. Seterusnya, tadi bermula 4 kan, lepas tu dia tambah lagi. Ni yang kelima ya. Sentiasa tersenyum. Penduduk Okinawa ni dia mudah tersenyum, sentiasa gembira, sentiasa senyum. Kerana bila kita senyum, dia akan merendahkan kadar degupan jantung dan juga tekanan darah. Bila kita senyum kan, senyum dengan orang. Hari ni dah senyum belum dengan orang lain? Dah senyum belum dengan anak kita, dengan suami kita, dengan jiran kita kan?
Jadi salah satu rasa kehidupan bahagia mereka penduduk Okinawa ni adalah sentiasa gembira dan tersenyum. Dan kajian ada menunjukkan orang yang suka tersenyum ni 35% mempunyai peluang untuk hidup lebih lama. Memanglah bergantung kepada, sebenarnya hidup dan mati ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ini adalah by research berbanding dengan orang yang muka ketat aja kan. Okey. Seterusnya, penduduk Okinawa ini mereka kembali kepada alam semula jadi. Saya ingin bertanya kepada sahabat-sahabat di luar sana, bila kali terakhir menyiram pokok? Bila kali terakhir memegang daun atau mencium bunga? Kerana apa? Kelebihan kita berinteraksi dengan alam semula jadi ini, pertama, akan mengurangkan risiko masalah respiratory dan kanser, ya. Menangani stres, ya. Sebab bila kita tengok mak kita, ya, orang kata apa, ralik, dia main dengan pokok okey kan, menanam, bercakap dengan pokok, sebab dia sedang mendekatkan diri dengan alam semula jadi. Contohnya, dia seorang pekerja ni balik aja rumah, semayang, tukar baju, terus pergi siram pokok, tanam pokok, padahal dah pukul berapa dah tu kan, tapi itulah dinamakan juga macam self-care dia. Okay. Kemudian bila kita mendekatkan diri dengan alam semula jadi ini, dia akan memberi impak kepada mental dan fizikal manusia, ya. Untuk kesihatan mental, kita akan dapat mengurangkan tekanan, kita akan rasa tenang, ya, dan juga menghasilkan aura positif dalam diri kita. Bagaimanakah cara dia? Pertama, saya cadangkan kita tanam pokok. Pokok apa pun boleh, pokok bunga ros, pokok yang boleh kita guna untuk masak. Okay? Yang kedua, kita bermain dengan haiwan peliharaan. Saya yakin rakan-rakan di luar sana ada kucing peliharaan, ada yang bela arnab, ada yang ada burung, ada macam-macam lah. Macam saya sini ada seekor kucing, ya. Nama manja dia Dompok. Bila kita dokong Dompok tu, kita rasa bahagia je kan. Yang ketiga, kita lihatlah matahari terbenam. Jadi kalau kita tengok matahari dah nak terbenam, dah nak maghrib tu, kita perhati kan, kita menikmati, ya. Ini cara-cara yang dicadangkan oleh penduduk Okinawa. Okey, yang ketujuh, mereka ini sentiasa berterima kasih. Berterima kasih kan, bila agaknya last kita berterima kasih? Orang yang paling dekat dengan kita, dengan suami kita, terima kasih bang, tolong sidaikan kain. Terima kasih adik, tolong mama cuci pinggan. Kita cakap kepada anak kita, ya. Kerana bila kita berterima kasih, bererti kita bersyukur dengan segala nikmat yang dikurniakan. Jangan lupa, itu sebab bila kita bangun tidur, kita baca doa bangun tidur, kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang masih menghidupkan kita lagi, ya. Kita masih lagi boleh bersua pada hari ini. Dan kita akan memikirkan tentang orang yang lebih memerlukan, ya. Dan jangan lupa kita kena sentiasa berterima kasih dengan orang di sekeliling. Inilah yang dilakukan oleh penduduk Okinawa, ya, kerana mereka berterima kasih dan bersyukur setiap hari. Okay, yang ke-8, bersenam. Bersenam ni kan, bersenam ni sebenarnya banyak pergerakan yang perlu kita buat dalam kehidupan harian. Dan saya yakin rakan-rakan dah buat pun. Apa je yang kita tak bergerak setiap hari, betul tak? Kerja dalam rumah, kerja luar rumah kan. Ada pergerakan dalam solat itu sendiri, ya. Kadang-kadang tidak semestinya bersenam ni kita memerlukan alatan yang mahal-mahal, ya. Sekarang ni senang je buka YouTube kan, kita boleh tengok contoh jalan-jalan keliling rumah pun boleh dikira bersenam. Okay, yang ke-9, menikmati setiap detik kehidupan. Kita selalu katakan masa berjalan terlalu pantas. Ingat tak lagi masa anak kita kecil? Adakah waktu itu kita menikmati detik itu? Kan? Kerana bila kita menikmati setiap detik dalam kehidupan, kita akan berikan yang terbaik pada saat itu. Contoh, sekarang ini kita adalah seorang ibu, seorang isteri, seorang pekerja. Bila kita menikmati detik itu, kita akan berikan yang terbaik. Dan kita akan belajar daripada masa silam sebagai pengajaran. Setiap hari kita fahami setiap situasi, bukan sekadar kita lalu bangun tidur sampai petang, mandi, malam tidur. Setiap hari benda yang sama sahaja. Jadi kita hayati hari ini apa yang perkara baik yang kita dah buat, apa kesilapan yang kita dah buat hari ini, kita perbetulkan. Maksudnya di sini kita mesti ada visi dan misi. Contoh, bila kita bangun tidur, kita lah kan, apa nak buat? Nak masak apa, nak kemas apa dulu, nak sidai kain, itu baguslah tu. Maksudnya kita
tahu apa yang kita nak buat pada hari itu. Okay, yang ke-10, penduduk Okinawa ini mereka tidak pernah bersara. Macam mana tu kan? Okey, mereka ini adalah penduduk yang bangun awal setiap hari kerana mereka ni kuat bekerja. Jadi kita boleh apply dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Bangun awal, ya, solat sunat, baca Quran, ada orang baca buku. Bangun berpagi-pagi itu, selain daripada membuka rezeki, itulah yang terbaik ni bagi seseorang manusia, ya. Dan contoh kalau kita dah pencen, maksud mereka tidak pernah bersara ni, lepas ni janganlah pula kawan-kawan tak nak bersara, ya. Maksudnya kita bersara, tapi selepas bersara kita masih lagi memberi sumbangan. Saya lihat di luar sana ramai sahabat-sahabat yang dah bersara, tetapi oleh kerana mereka mempunyai tujuan hidup yang jelas, mereka masih membuat kebajikan, membantu orang lain, memberi sumbangan, ya. Dan kerana mereka yakin setelah mereka pernah bekerja sepanjang hidup, inilah masa mereka untuk memberi semula kepada masyarakat. Itu maksudnya mereka tidak pernah bersara. Sebenarnya elemen ini kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi maksudnya konklusinya di sini, sahabat-sahabat, apa kata selain kita mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan, kita terapkan falsafah Ikigai dalam diri kita, kerana saya melihat ada banyak persamaan, ya, falsafah Jepun dengan kehidupan kita sebagai seorang Muslimah. Ada bangun awal, berterima kasih, semua itu telah diajar kepada kita. Jadi kita terapkan dengan satu falsafah, mana yang baik kita jadikan panduan. Jadi teruskanlah kita berfikiran positif, jangan pernah putus asa dalam melakukan sesuatu perkara, dan fokus, ya, fokus dalam kehidupan. Baiklah sahabat-sahabat, sehingga kita bertemu lagi, semoga perkongsian tentang falsafah Ikigai ini memberi sesuatu ilmu yang baru kepada rakan-rakan di luar sana. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.